15 surah Yunus. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Memanglah. Bila dia bahaya, tak kira duduk, mencangkung, berdiri, tertonggeng apa, berdoa lah kerja. Bahaya. Ya? Tapi bila kami hilangkan bahaya itu daripadanya, lalu dia berbuat seolah-olah macam tak pernah berdoa sebelum ni. Ui, dahsyat dia punya sombong. Kekayaan ini datang daripada kebijaksanaan saya. Semua ini datang daripada usaha saya. Datang daripada strategi, 15 strategi yang saya ada. Ui, lain macam. Padahal masa susah dulu minta tolong dengan Allah. Dan Allah bagi, tak ada pun sempat 15 strategi itu berjalan. Ya, lepas kaya pun fikir strategi apa. Cakap tu tak berlapik dah. Ya. Seolah-olah macam bukan kamu yang berdoa dulu. Yang menangis, merayu, bahkan mungkin berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpa kamu. Begitulah resam yang dijadikan kepada orang yang melampaui batas. Yang dia memandang baik apa yang dia kerjakan. Padahal tak baik. Sifatnya tak baik tapi dia pandang baik. Cara pandang baik tu macam tu lah. Jadilah macam-macam apa? Istilah. Kan? Ini apa ni? Kekayaan ni, kesenangan ni. Kerana apa? Kerja keras saya. So dia nampak macam benda tu baik. Ya? Macam-macam lah. Ayat yang ke 63 dan 64 surah Al-An'am. Habis tu kalau orang tanya, habis tu nak cakap macam mana Ustazah? Kalau kita dah senang, nak cakap macam mana? Masya Allah, la quwata illa billah. Boleh jadi strategi yang 15 ni, bolehlah dicoba. Berlapik cakap, berlapik. Dulukan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akak main lah, saya tengok akak sekarang awet muda lah. Ya, macam mana kak? Yalah, kau tengoklah kak macam mana jaga makan tak macam kau. Oi, bahasa dia. Padahal orang tu bukan muji betul pun. Kan jawapan lah serius kan. Jadi kita tu beragak sikit berjawab. Ya, ingat sikit dengan Allah. Betul tak tuan-puan? Surah Al-An'am 63 hingga 64 dia bisa baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang kafir di Mekah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada bencana-bencana yang menimpa kamu di darat dan di laut? Kamu berdoa kepadanya dengan merendah diri dan secara senyap. Demi Allah, jika dia menyelamatkan kami secara senyap, menyelamatkan kami daripada bencana ini, tentulah kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tengok masa susah, macam itulah. Ya Allah, kalau kau angkat musibah ni, kau lenyapkan bencana ni, kami akan bersyukur. Kami akan jadi hamba-Mu yang bersyukur. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kamu daripada semua bencana itu dan daripada segala macam kesusahan.
Tetapi kemudiannya kamu kembali mensyirikkan Allah dan melupakan janji yang kamu telah buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya tuan-puan, menerima apa jua keadaan yang berlaku dalam hidup kita dengan kesyukuran adalah benda yang sangat baik. Sebab yang tersurat, yang tersirat di sisi Allah Subhanahu wa taala ni sangat banyak hikmah dia. Ya, Allah nak bentuk hati kita, Allah nak jauhkan kita daripada melampaui batas, ya, banyaklah bendanya. Tarbiyah Allah kepada kita semua. Banyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Biarlah hidup kita ni lebih banyak menyorot ataupun melihat hidup orang-orang yang terdahulu di kalangan orang soleh, para nabi, para rasul, ya. Yang tu yang kita pandang. Walaupun kita duduk di akhir zaman. Ya, tak apalah, aku nak tengoklah macam mana Nabi Yusuf tu, sabar dia macam mana, syukur dia macam mana. Aku nak tahu jugalah macam mana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan disebut dalam salawat Ibrahimiyah, salawat pada Nabi sekali dengan Nabi Ibrahim. Semua tu akan menjadi kekuatan kepada kita. Ya, banding dengan kita ni lebih banyak kelalaian, ya, dalam hidup, hanya melihat kepada makhluk-makhluk yang tidak memberi pengajaran yang besar kepada kita. Dan Ustazah akhiri dengan kata-kata daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Lataiful Minan. Dah cakap Melayu lah, ya, terjemah, baca terjemah, ya. Sebab ini panjang sikit. Rasa berhajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan sebagai hakikat seorang hamba. Kerana hamba itu suatu yang mungkin. Maksud dia bila sebut hamba ni sesuatu yang mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Tapi bila sebut Khaliq, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita dulu tak ada, sekarang ada kan? Dulu sebelum lahir mana ada? Adakah nama kita ada dah sezaman dengan Mak Kilau? Mak Kilau pernah sebut nama kita. Pelik. Tak ada kita. Ya? Boleh tak ada lepas ni? Akan tak ada. Akan tak ada. Wajib tu. Sifat wajib kita akan tak ada. Tapi Khaliq ni tidak. Khaliq ni huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, sifat rasa berharap, terdesak, menangis, sedih, lemah, itu memang sifat kita. Ya, supaya kita sedar diri. Setiap yang mungkin pula sangat berhajat kepada pemberi nikmat, ya, maka itu adalah sifat seorang hamba. Sebagaimana Allah yang maha hak, yang maha kaya selama-lamanya, maka hamba sangat berhajat kepada Allah juga selama-lamanya. Hamba tidak akan pernah berpisah daripada sifat keberhajatan ini, sama ada di dunia maupun di akhirat. Akhirat besok nak minum seteguk air pun, nak dapatkan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat pakaian seurat benang pun Allah yang sudi bagi. Dah nak beli kat mana? Bukan ada hari-hari kat sana. Ya? Ini telanjang bogel semua ni. Allah yang sudi pakaikan, Allah yang sudi berikan makan minum segala macam. Ya? Kalau dia masuk syurga, dia tetap berhajat kepada Allah dalam syurga. Tapi Allah telah mencelup keberhajatan hamba dalam nikmat yang sentiasa menyelubunginya. Tapi sebab Allah bagi nikmat, tak sempat kita nak minta-minta. Allah bagi. Tapi tetap hamba yang tetap hamba berhajat pada Allah SWT. Inilah hukum. Inilah hukum segala hakikat. Kerana hukumnya tidak berbeza, baik di alam ghaib maupun di alam syahadah. Sama. Dalam alam barzakh juga kita memerlukan Allah. Sama macam kita memerlukan Allah di alam dunia. Oleh itu, sifat ilmu ialah mendedahkan apa yang diketahui walau apapun jenis ilmu dan pada apa jua masa sekalipun. Jadi inilah ilmu yang diterangkan kepada kita, ya, iaitu untuk menanamkan rasa tawaduk, rasa kebergantungan dan berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan ujian, jalan sakit sikit-sikit, ya, kesusahan tu menyebabkan kita lebih lagi nak ingat pada Allah, nak berdoa dengan Allah, nak minta pada Allah, maka itu adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah bagi ni package. Kita je yang melihatnya terpisah-terpisah. Package. Bukankah bila aku bagi kamu sakit, dia datang bersama dengan nikmat zikrullah? Bukankah bila aku bagi kamu susah, datang bersama dengan nikmat taubat?
Bukankah bila aku bagi kau pedih hati datang bersama dengan nikmat maghfirah? Kita tak nampak package tu. Sebab apa? Nafsu kita hanya melihat yang susah tu saja. Jadi bila kita hurai sikit sebanyak mutiara kata ini tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita berasa lapang hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah, jalani kehidupan, tunaikan tanggungjawab amanah sebagai hamba Allah, pertingkatkan ibadah dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan selalu baca zikir-zikir tawakal ya tuan-puan, seperti hasbi Allah, ya, ataupun tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya, ataupun tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Itu kita kena analisa diri kita. So kita akan melengkapkan zikir kita tu sesuai penyakit kita ya tuan-puan. Kalau kita rasa ya aku ni kurang tawakal lah, ya, sebab tu gelisah aja. Zikir yang dibanyakkan tu zikir berkait tawakal. Ya, ataupun istighfar. Dia adalah set-set dia sesuai keadaan kita. Jadi itulah yang boleh Ustazah ulas pada pagi ini. InsyaAllah puan-puan kena balik memasak kan, ya. Jadi Ustazah minta maaf zahir batin salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. So insyaAllah kita jumpa pada masa yang lain, insyaAllah, yang akan dimaklumkan oleh pihak masjid. Terima kasih pada semua. Uhibbukum fillah, saya sayang kalian kerana Allah. Segala doa untuk ustazah juga adalah doa untuk sahabat-sahabat semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.